Abdul Muttalib itu gelaran, namanya Syaibah. Digelar Syaibatul Hamd, Syaibatul Hamdi, itu nama asal Datuk Rasulullah Muhammad, Sayyiduna Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Syaibatul Hamd. Cuma digelar yang biasa, yang famousnya Abdul Muttalib. Kisah cerita dia tak sampai cerita dia. Kisah ceritanya Sayyiduna Abdul Muttalib ni, Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, beliau ada abang. Abangnya namanya Muttalib. Abang nama Al-Muttalib. Dia nama Syaibah. Yang abang ni tinggal di Mekah. Yang adik ni, yang nama Syaibatul Hamdi, tinggal di Madinah ataupun nama lamanya Yathrib. Jadi Al-Muttalib ni, yang si abang ni, dia antara orang besar di Mekah dan dia menguruskan urusan haji apa semua. Jadi dia tak cukup tenaga. Jadi kata, ginilah senang, nak pergi ke Yathrib, nak ambil adik. Adik dia lahir kat sana dan membesar di sana. Dia nak ambil adik dia nama Syaibatul Hamd, bawa balik ke Mekah supaya dapat tolong dia. Akhirnya dia pergi ke Yathrib, bawa balik adik dia, naik satu kenderaan, satu tunggangan. Bila satu tunggangan, dia duduk depan, adik duduk belakang. Jadi bila sampai ke Mekah, orang Arab Mekah, dia tak kenal. Orang Arab ketika tu, orang Mekah ketika tu, tak ramai yang kenal Syaibatul Hamd. Mereka ingat Syaibatul Hamd ini adalah hamba kepada Al-Muttalib. Akhirnya kata Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Sedangkan ia bukan Abdul hamba, dia bukan Abdul Muttalib, dia Akhul Muttalib. Dia saudara sekandung dengan saudara kandung kepada dia Al-Muttalib. Tapi akhirnya digelar Abdul Muttalib. Sebab kerana orang Mekah mereka awal ingat itu adalah hamba kepada Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib abang, adiknya Syaibatul Hamd, dan akhirnya Syaibatul Hamd dikenali dengan nama Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang tanya kenapa saya sebut Sayyidina Abdul Muttalib, sedangkan beliau hidup sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul. Kerana para ulama menyatakan bermula daripada Rasulullah sehingga Nabi Adam, kesemua mereka keturunan Nabi bermula daripada Rasulullah sampai ke Nabi Adam, kesemuanya adalah Muslim dan tidak mensyirikkan Allah SWT. Jadi Nabi, bapanya, maknya, kesemuanya ke atas tu, kesemuanya adalah orang yang beriman kepada Allah. Sebab Nabi, Allah menjaga nasab kepada Rasulullah, jangan ada yang hasil daripada perzinaan dan hasil daripada syirik. Jadi bermula dari Adam turun sampai ke Rasulullah, kesemuanya berada di atas akidah Islam. Sebab tu kita tak jumpa kisah yang mengatakan Abdul Muttalib memang wahda. Cuma mereka al-fatrah. Mereka tidak diutuskan ketika itu mana-mana Nabi. Sebab antara Nabi Isa dengan Rasulullah tak ada langsung sebarang Nabi. Lepas Nabi Isa wafat, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, bukan wafat setelah Nabi Isa diangkat ke langit, daripada Nabi Isa sampai kepada Rasulullah tidak ada sebarang Nabi yang diutuskan. Jadi Nabi Isa adalah Nabi terakhir Bani Israel, dan Rasulullah adalah Nabi terakhir bagi semua para Nabi dan para Rasul. Jadi dalam tempoh yang panjang itu tiada Nabi yang dibangkitkan. Jadi orang yang hidup pada zaman itu digelar sebagai Ahlul Fatrah. Para ulama bincang Ahlul Fatrah ini, secara pandangan yang kuatnya, mereka ini tidak akan dibakar dalam api neraka Allah. Mereka akan ke syurga Allah. Kerana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sama sekali tidak akan mengazab mana-mana manusia mereka selepas mana mereka itu diutus para rasul. Jadi mereka hidup pada zaman tiada rasul, maka tidak ada hukum halal haram sebab orang tak tahu. Maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamd. Jadi dalam kisah ini dipanggil, wahai anak Abdul Muttalib. Kebetulan nak masuk sekian. Mungkin kalau tanya pula, Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim. Sedangkan ayah Nabi Ibrahim adalah seorang yang mensyirikkan Allah dalam Al-Quran. Jadi macam mana pula kisah yang mengatakan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam semuanya Muslim? Baik, para ulama menyatakan dalam Al-Quran sebut yang namanya Azar tu, yang dikatakan bapa kepada Nabi Ibrahim, itu bukan bapa betul, itu bapa saudara. Bapa saudara. Wa idh qala Ibrahim li abihi, abi, kalimah abu dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk ayah betul ataupun mana-mana ayah. Sebab tu kita panggil Abdul Hul, Abu apa lagi? Abu Hurairah. Bukan Sayyidina Abu Hurairah tu bapa semua si kucing tu. Kalimah Abu yang ditujukan kepada ayah betul ataupun dia adalah
kepada orang-orang yang lain atau benda-benda yang lain. Kalimah abu berbeza dengan kalimah walid. Walid bermaksud ayah betul, ayah yang memang betul. Jadi yang kisah Nabi Ibrahim AS, baginda dibesarkan oleh bapa saudara baginda yang namanya Azar. Azar ni yang tidak beriman kepada Allah SWT. Adapun ayah asal Nabi Ibrahim AS yang tidak kita tahu siapa namanya, beliau ini beriman dengan Allah SWT. Kerana Nabi dalam satu hadis pernah menyatakan ada Nabi sampai ke ni orang yang baik, orang yang terpilih daripada yang terpilih. Dan yang terpilih semestinya yang akidahnya adalah di atas akidah Islam. Okey. Wahai bapa, wahai anak Abdul Muttalib, dia panggil. Wahai anak Abdul Muttalib, dia panggil Nabi. Nabi Rasulullah SAW bersabda, saya telah menjawab panggilan kamu. Qad ajabtu. Ya, saya telah jawab. Saya anak Abdul Muttalib. Dalam satu perang, dalam peperangan Hunain, ketika mana Nabi SAW selepas Fathu Makkah berlaku perang ini, perang Hunain. Perang Hunain ini Nabi dengan para sahabat campur sekali dengan yang baru masuk Islam di kalangan orang Mekah. Mereka telah berperang dengan tentera kufar daripada Taif, yang dulunya pernah buat zalim dengan Nabi. Kemudian selepas Fathu Makkah mereka rasa terancam, sebab timur dah ramai masuk Islam, lawan Nabi pula. Akhirnya berlaku peperangan di antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Taif. Dalam peperangan tersebut, akhirnya takdir Allah SWT, orang Taif ni dia buat taktik, dia pandai perang. Dia perang-perang dia lari. Dia lari atas bukit. Dia tinggalkan harta rampasan perang di bahagian bawah. Jadi orang Islam ingat perang sudah selesai. Sebab orang Taif dia lari. Tetapi lawan lari, tinggalkan harta. Jadi semua pakat impun harta, sebab harta halal untuk orang Islam yang perang. Bila semua orang Islam kumpul gitu, orang Taif mempunyai standby dari atas bukit, parah, yang bertuju-tuju kata orang Islam tengah berkumpul pula nak mengambil harta besar perang, menyebabkan tentera Islam berkecamuk, jadi kelang kabut. Akhirnya semua pakat lari ke belakang ni. Ketika mereka lari ke belakang, Nabi ketika itu berada di atas seekor himar. Nabi ketika itu berada di atas seekor himar. Saya terlupa sama di himar ataupun bagal. Yang saya semestinya bukan kuda. Baik. Di sini orang kata Rasulullah SAW ni seorang yang berani. Sebab kalaulah Nabi seorang yang Nabi tidak begitu. Tapi kalaulah orang lain, dia tak akan pegang dan kadang naik keldai. Keldai lari bukan laju. Dia kalau nak kena lari ke musuh, mati keldai itu dulu mati penat lari keldai tu sebelum kita tangkap ni. Nabi ketika itu berada di atas ekor keldai. Kalau saya silapnya keldai. Jadi ketika itu bila semua pakat lari, yang berada di sini Nabi ketika itu adalah bapa saudara Nabi yang namanya Al-Abbas, dan seorang lagi namanya Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan ayahnya Sayyidina Muawiyah. Abu Sufyan bapa saudara Rasulullah. Ada seorang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ibnu Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Abu Sufyan ibnu Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Maknanya yalah, bapa saudara Nabi kan. Sebab Abu Sufyan ni sama sorry dia sepupu Rasulullah SAW, sepupu. Sebab Al-Haris dengan Abdullah adik-beradik. Al-Haris adalah anak sulung kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak sulungnya Haris. Anak bongsunya siapa? Sayyidina Abdullah, bapanya Rasulullah SAW. Jadi ketika dalam tu bila semua pakai ke belakang, Nabi gerakkan keldai baginda untuk mara ke hadapan, nak turun lawan sehingga menyebabkan katanya Sayyidina Al-Abbas, saya pegang. Saya dengan Abu Sufyan bukan Abu Sufyan. Siapa tadi? Abu Sufyan kan? Abu Sufyan. Jadi kami pegang dia supaya jangan kenderaan Nabi ke depan, sebab begitu bahaya. Dan ketika itulah Nabi sebut ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi yang tidak berdusta, saya adalah anak kepada Abdul Muttalib. Maksudnya penggunaan dalam bahasa Arab biasa digunakan, kita disebabkan kita kepada datuk ataupun moyang-moyang ke atas. Cerita panjang-panjang tu begitu tu sebenarnya. Ada Nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Panjang tu cerita dia sampai situ. Maafkan saya. Akhirnya dalam peperangan Hunain tu menang Malilah bila Nabi minta Al-Abbas seru minta Sayyidina Al-Abbas melawan. Sayyidina Al-Abbas ni sayyid, orang yang suara begitu kuat. Sini dikatakan kalau dia menjerit 10 batu dengar.